Sebelum kita mulakan majlis, atas permintaan Fadil Syekh, kita akan membacakan qasidah terlebih dahulu, dan kemudian barulah kita ambil faedah daripada kalam Syekh, insya-Allah setelah ini. Surah 5 ayat muridullah. Allah. Antum tunggu Allah, ada soalan. Syekh, sebelum memulakan qasidah, Syekh lontarkan kepada kita satu soalan untuk kita sama-sama fikirkan dan berikan jawapan terhadap diri kita. Kita ni sebenarnya nak kepada Allah ataupun tidak? إذا كنتم تريدون الله عليكم أن تفهموا معنى هذا الكلام في هذه القصيدة. Kalau betul-betul kita nakkan Allah, inginkan Allah, maka hendaklah kita cuba memahami apakah yang dimaksudkan dengan qasidah yang terdapat di dalam ayat muridullah ini. لأنه لا يمكن أن نريد شيء ونحن نجهل. Kerana tidak mungkin kita memahami ataupun kita inginkan sesuatu dalam keadaan kita tak tahu apa yang kita ataupun apa maksudnya. من أجل أن نتعرف عليه لا بد أن نكون أهل محبة له. Dan kemudiannya, kalau kita betul-betul nakkan kepada Allah itu, hendaklah kita ada perasaan mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. دعونا نسمع هذا الكلام، أسأل الله أن يذيقنا الفهم. Amin. Jadi kita bersama-sama membaca qasidah ini, dan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman terhadap qasidah ini. Bismillah. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مريد الله عين قول صغار، يا مريد الله عين قول صغار، إذا تفهم قولي لتصل لله عناك يا مريد بخمرة التوحيد، عليك يا مريد بخمرة التوحيد، وإن تبغي المزيد فالغير أن تنسى الوجود إلا من نور الله
تصحيح عقيدتنا وعلاقتنا مع الله عز وجل. Berikanlah kepada kita untuk kita memahami hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. عش ما شئت تذكر، عش ما شئت فإنك ميت، واجمع ما شئت فإنك تارك، وستلقى ربك كما التقت روحك في الأزل به سبحانه وتعالى بأمره تعالى. Kita hiduplah sebagaimana yang kita kehendaki, tapi suatu masa nanti kita akan menghadapi kematian. Kita himpunkanlah apa sahaja yang kita inginkan di dunia ini, tapi suatu masa nanti semua yang kita himpunkan itu akan kita tinggalkan. في هذه القصيدة الشيخ العلوي عليه الرحمة والرضوان وهو من كبار السلسلة الشريفة المباركة يقول لإخوانه وموجودين هذه الوصية وهي لنا إن شاء الله تعالى سنشرحها عسى أن نعي مفهوم العلاقة بالله تعالى. Jadi Tuan Guru Syekh Al-Alawi yang mengarang qasidah ini adalah merupakan Tuan Guru daripada silsilah madrasah kita ini, yang mana Syekh akan mensyarahkan makna-makna dalam qasidah ini yang boleh memberikan manfaat kepada kita. ولذلك سماها القصيدة بالعنوان فوق أيا مريد الله يا من تريد الله يا من تريد ربك وتبحث عن ربك وتسأل عن محبوبك اسمع ما سأقول لك. Kita lihat kepada tajuk yang diletakkan di atas qasidah ini yang diberi nama Ayya Muridallah, wahai orang yang menginginkan Allah, wahai orang yang ingin mencintai Allah, yang mana dalam qasidah ini kita akan dapat pahami maknanya. Ayya Muridallah
إن عجل القول صغى إذا أعدت لك للقول مرة واثنين وثلاثة حتى تفهم وتصغى لما أقول فليكن عقلك وقلبك حاضر. Ayat muridullah, wahai mereka yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengulang-ulang kata-kata ini supaya dapat kita dengari dan kita pahami apabila kita mengulang-ulang kata-kata ini. لأنك لن تفهم عن الله وقلبك غافل عنه فلا بد من حضور القلب للفهم عن الله. Jadi kenapa perlu diulang-ulang? Sebab kita tidak mungkin untuk paham Allah Subhanahu wa taala sekiranya hati kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memahami Allah Subhanahu wa taala, hati kita perlu hadir kepada Allah. وعليه فإن فهمت مقالتي وقولي لك ستصل إلى الله، ستصل وصولا روحاني قلبي لا وصولا جسدي مادي كما نفهمه. Sekiranya engkau betul-betul paham apa yang aku katakan ini, jadi paham ini adalah paham berbentuk ruhi. Ruh kita memahaminya, maka ketika itu kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sampai ini adalah sampai ruh dan hati kita, bukan sampai tubuh jasad kita. لذلك خاطبك بالخطاب المباشر دون تورية ودون دبلوماسية ودون لف ودوران. خاطبك خطاب مباشر: أيا مريد الله أنت تريد الله أم لا؟ أفهمني حتى أعرف كيف أتكلم معك. Jadi qasidah ini Syekh Al-Alawi dia bercakap secara terus tanpa ada selindung-selindung, ada dua makna dan sebagainya, iaitu perkataan yang terus, ayat muridallah, wahai orang yang inginkan Allah. Itu terus langsung, tidak ada sembunyi-sembunyi. إذا كنت مريدا لله فمرادك الله لا غير الله فافهم. Sekiranya kita ingin ini adalah pencari atau menginginkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita cari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. اشغل جسمك بمن تريد ولكن إياك أن تشغل قلبك بغير الله فإنك ستضل السبيل. Maka kita gunakanlah jasad kita ini kepada apa saja yang kita kehendaki, tapi pula kita berhati-hati, jangan kita gunakan hati kita ini kita menyibukkan kepada yang selain daripada Allah. ومن عرف الطريق وصل إليه ومن جهل الطريق لن يصل إليه أبدا. Barang siapa memahami, mengerti bagaimana jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sampai kepada Allah. Barang siapa jahil, tidak memahami jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini tidak akan sampai kepada Allah. عليك يا مريد بحضرة التوحيد. صلح بحضرة التوحيد. أنتم أسأل سؤال: أنتم تريدون رمضان أم المقصود رب رمضان في رمضان؟ ما هي النية؟ Jadi di sini Syekh menukar perkataan khamrah kepada hadrah. Wahai mereka yang menginginkan hadrah tauhid, mereka yang berada hampir kepada tauhid, makna tauhid itu. Maka Syekh membawa kita kepahaman tentang Ramadan. Apakah kita ini sekadar menginginkan Ramadan atau kita menginginkan Tuhan kepada Ramadan? وعندما نطلق لفظ التوحيد ضد التعدد، فالقلب إذا انشغل بالتعدد ضاع التوحيد لله ومعنى الوحدانية لله تعالى المطلقة. فافهم. Jadi apabila diletakkan kalimat tauhid, maka di sana adalah menolak segala yang berbilang ta'addud. Kerana bila adanya berbilang-bilang itu, maka kita tidak akan sampai kepada Allah. تريد حضرة التوحيد أم تريد ما عند حضرة التوحيد؟ فهمني، أريد أن أفهم منك. Jadi persoalan, apakah kita ingin hampir
ke hadapan hadrah tauhid itu, ataupun kita menginginkan sesuatu ketika mana kita berada di hadrah tauhid itu. بعبارة ثانية هل تريد ما عند هذه الحضرة التوحيدية أي حضرة الله أم تريد الحضرة ذاتها حتى أفهم كيف أتكلم معه. Jadi apakah kita menginginkan untuk sampai di hadapan hadrah tauhid itu, ataupun ingin sesuatu yang lain ketika mana kita berada di hadrah tauhid itu. مثال آخر تريد الله أم تريد جنة الله فهمني. Jadi soalan yang lebih mudah untuk kita faham, apakah kita ini benar-benar menginginkan Allah atau kita menginginkan syurga Allah? تريد الله أم تريد رزق الله فهمني. Jadi apakah kita ini mengerti maksud kita menginginkan Allah, ataupun kita hanya sekadar mengerti kita menginginkan rezeki daripada Allah? تريد الله أم تريد السعادة من الله. Kita menginginkan Allah ataupun kita menginginkan kebahagiaan yang datang daripada Allah. وأذكرك بنفسك لا تنسى أنك عبد لا تضع شروط على ربك فتضيع. Jadi Syekh beri nasihat kepada kita, hendaklah kita tahu diri dan mengerti bahawa kita ini adalah hamba kepada Allah. Jangan kita menginginkan Allah terhadap apa yang kita ingin. Kita menginginkan Allah memenuhi kehendak kita. الله الذي يضع الشروط على العبد وليس العبد الذي يطالب الله بالشروط. Jangan kita meletakkan apa-apa syarat di hadapan Allah. Allah lah yang meletakkan pelbagai syarat kepada kita. Kita tidak sepatutnya meletakkan pelbagai syarat terhadap Allah. المدرسة تضع قواعدها على الطالب ولا الطالب يحط قواعده على المدرسة. Begitu juga kalau penuntut pergi sekolah, apakah sekolah yang meletakkan peraturan terhadap murid atau murid yang meletakkan peraturan kepada sekolah itu? بعد ذلك تقول لماذا هل نسيت أنك عبد والعبد ليس له إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. هذا صفة العبودية. Bagaimana manusia selalu melontarkan soalan kepada Allah, kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lupa kita ini siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولكن أسألك سؤال واضح، هل أنت صادق بطلبك لله؟ أريد الإجابة منكم. Maka kembali kepada persoalan tentang qasidah ini, apakah kita benar-benar apa yang kita katakan kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala? لذلك نقول جميعا لأنفسنا جميعا دعونا نصحح النية ونحن في أول ليلة من ليالي رمضان. Maka berdasarkan qasidah yang kita baca ini, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbetulkan niat kita, yakni tujuan kita adalah menginginkan Allah. Mudah-mudahan pada awal Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita. سؤال بسيط، ماذا تريد من رمضان؟ هل أنت تصوم من أجل الثواب أم من أجل الامتثال لأمر الله؟ فهمني. Jadi Syekh bertanya kepada kita, apakah yang kita inginkan daripada Ramadan ini? Apakah sekadar kita menginginkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita Ramadan inilah semata-mata kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala? العجيب لماذا أنتم لا تجيبون؟ أنتم تريدون الحضرة الإلهية الذات الإلهية أم ما عند الحضرة الإلهية من ثواب ونعيم ومال و إلى آخره. يجب أعطونا جواب. Apakah kita menginginkan hadrat Allah itu adalah dirinya Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita ingin menuju ke hadrat Allah itu kerana ingin mendapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala?
إذا أنت أردت الجمال من الله فأنت عبد الجمال وليس عبد الله، وإذا أردت من الله المال فأنت عبد المال وليس عبد الله، وإذا أردت من الله الجنة فأنت عبد الجنة وليس عبد الله. وعليك أن تفهم لا أحد منا يدخل الجنة بعمله أبدا إلا بفضله. Jadi barang siapa menginginkan dapat kecantikan daripada Allah, maka dia hamba kepada kecantikan yang diinginkan itu, dia bukan hamba kepada Allah. Sekiranya seseorang itu menginginkan syurga daripada Allah, maka dia hamba kepada syurga itu, dia bukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. اسمع حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله هل يدخل أحدنا الجنة بعمله؟ قال لا. قال يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. Sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, tidak ada seseorang pun yang akan masuk syurga dengan amalnya. Maka sahabat bertanya, hatta engkau ya Rasulullah? Maka dia menjawab, ya hatta aku sendiri, aku tidak akan masuk syurga dengan amalku kecuali aku diliputi, dilimpahi rahmat Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. فبأي عين وبأي لسان تطلب من ربك الجنة؟ بأي صفة؟ أريد الجواب. Jadi bagaimana, apakah sepatut sifat apakah yang kita ingin katakan seseorang yang meminta kepada Allah itu syurga? Al-asl an takuna 'abdan lah wa huwa yahibuka ma yurid la ma turidu anta. ويعطيك ما يريد لا ما تريد أنت. بأي صفة تشترط على الله وتطلب من الله؟ ما الجنة والنار والوجود كله إلا ملكه سبحانه وتعالى هو المتصرف به كيف يشاء. Sifat mulia apa yang ada pada kita sekiranya kita menginginkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita ini hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kepada kita apa sahaja yang dikehendaki. نتفق من أول نتفق على شيء بدخل الله أو ما عند الله حتى نعرف كيف بدنا نحكي معه. Jadi Syekh bertanya semula kepada kita secara jujur, kita menginginkan Allah atau kita menginginkan sesuatu yang ada di sisi Allah? نعم الله. ليه خايفين انتوا؟ لماذا خائفون؟ Nah, kenapa kita takut-takut untuk menyatakan? أنت ما اسمك عبد الله، ما اسمك شريك الله، فافهم. Jadi hendaklah kita faham nama kita ini siapa. Nama kita inilah Abdullah. Kita inilah hamba kepada Allah. Kita bukan hamba kepada sekutu kepada Allah. سؤال هل أنت حقيقة عبد الله؟ قال لكم. Kemudian soalan yang perlu kita lihat, apakah kita ini benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala? ومتى تكون عبد الله حقيقة؟ Masa bilakah kita ini benar-benar secara hakikatnya menjadi hamba kepada Allah? من ممكن يقول أنا عبد الله يرفع إيده ويشوف هكذا. Sekali Syekh tanya, siapa yang mengatakan dirinya hamba kepada Allah, angkat tangan. فإذا اللي يقول أنا عبد الله يرفع إيده، اللي ما عبد الله ما يرفع إيده. Siapa yang mengatakan dirinya hamba kepada Allah, angkat tangan. Siapa yang berasa dirinya bukan hamba Allah, tak payah angkat tangan. لماذا خائفون؟ Kenapa takut? Dia kata, nak angkat tangan, tak angkat tangan. جميل. الله
العبد على مراد مولاه هل أنت على مراد مولاه؟ Maka Syekh mengatakan hamba itu adalah kena berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dikehendaki Allah, maka itulah dia. Bukan dia berlawanan daripada apa yang Tuhan kehendaki. المحب على مراد محبوبه هل أنت على مراد محبوبك؟ Orang yang pencinta kepada Allah itu, dia akan berada kepada kehendak orang yang dicintai. Apakah kita ini benar-benar mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki, ataupun kita berlawan terhadap apa yang Allah Ta'ala kehendaki? لماذا لا جواب؟ Kenapa tidak mampu untuk kita menjawabnya? غفرانك ربنا يا رب Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. غفرانك ربنا Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا كان المحبوبك هو الله لا غير فلا تشغل قلبك بغيره وهذا قول شيخنا وإن تبغي المزيد فالغير عنك انساه المشغول لا يشغل بغير محبوب. Sekiranya kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka jangan biarkan hati kita ini sibuk kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam qasidah ini menyebut wa in tabighil mazid, sekiranya engkau ingin lebih lagi memahami, fal ghairu anka ansah, masa lain daripada dirimu itu kamu lupakan. فلماذا تدعي محبة محبوبك وفي صلاتك عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين تقول بلسانك وقلبك وعقلك مشغول بغيره. Jadi bagaimana kita ini nak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ketika mana kita baca dalam ayat surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami beribadat, sedangkan ketika itu hati kita sibuk mengingat perkara yang lain. إذا جئت أنا أطلب منك شيء ها؟ أضع وجهي بوجهك أم لا؟ تفضل. إذا أنا أريد أن أطلب منك شيء أضع وجهي بوجهك أم لا؟ Sekiranya Syekh ingin sesuatu daripada Ustaz Muzakir, apakah menghadap muka kepada Muzakir ataupun akan berpaling? لو سألتك وأنا عامل قول صالح هكذا ماذا تسمي الأدب ولا لا؟ Jadi Syekh mengatakan sekiranya dia ingin minta sesuatu kepada Ustaz Muzakir, tapi membelakangkan seperti yang Syekh tunjuk tadi, apakah orang ini beradab untuk minta atau tidak beradab cara minta sebegitu? هذا عبد مع عبد فكيف عبد مع رب؟ Masya Allah. Jadi Syekh mengatakan itu di antara hamba dengan hamba. Sekiranya kita meminta kepada hamba sedang kita membelakangkan hamba si hamba tadi, itu dikira tidak beradab. Apatah lagi kalau kita menghadap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan hati kita membelakangkan Allah Subhanahu wa taala. أنت في الصلاة 5 أوقات 17 مرة في الليل والنهار تقول إياك نعبد وقلبك مشغول عبادة بغير الله. إياك نستعين وعقلك مغيور في المصاري والبنك وفلان أخذ وفلان أي حب هذا عم تدعي؟ Apakah bahasa cinta yang ingin kita perkatakan kita solat berapa kali sehari semalam, ketika mana kita mengatakan hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan, sedangkan ketika mana kita minta kepada Allah, kita membelakangkan Allah Subhanahu wa taala, hati kita membelakangkan Allah kerana kita sibuk mengingat perkara yang lain, maka itu seperti kita membelakangkan Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala.
غيبة الروح عن محبوبك أشد ولا غيبة الجسد عن صاحبك أشد؟ Jadi ruh kita gaib, ruh kita hilang daripada orang yang kita cintai lebih dahsyat, lebih teruk, ataupun jasad orang yang kita cintai itu hilang daripada seseorang. ولكن الطريق كي لا تنسى محبوبك بدأ الشيخ في التربية فاذكر الاسم الأعظم أكثر من ذكر محبوبك سبحانه وتعالى. Maka Syekh memulakan panduan nasihat kepada kita. Maka dia mengatakan fadhkur ismal a'zam, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. المحب يحب ذكر من يحب أم لا؟ Orang yang mencintai seseorang, bukankah dia banyak menyebut orang yang dicintai atau bagaimana? أسألكم بالله والله سيكون عليكم شهيد. نحب المصاري الفلوس أكثر ولا الله؟ ما بدي جواب دبلوماسي، بدي حقيقة، بدي عملي براكتس. Maka Syekh mengatakan secara praktik, kita menyebut Allah Ta'ala lebih banyak ataupun kita menyebut duit kita lebih banyak? ذكر المال وذكر الأولاد وذكر الزوجات والبيوت والبزنس أكثر ولا ذكر الله أكثر؟ Kita mengingati anak kita, isteri kita, harta kita, duit kita, lebih banyak kita mengingatinya atau kita lebih banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala? فالمشغول لا ينشغل. إذا مشغولك بربك لن تنشغل بغيره، أما وأنك مشغول بغيره لن تذكر ربك لأنك في عالم آخر. Sekiranya orang itu sibuk kepada kekasihnya, maka hatinya tidak akan disibukkan untuk lalai kepada yang lain. Tapi sekiranya hati kita sibuk kepada yang lain kita cintai, maka itu bukan kita mencintai orang yang kita maksudkan itu. وإذا ذكرت محبوبك فنيت به عن غيره فلا تشهد إلا قدرته في الوجود كله وفيك خاصة. Sekiranya ketika mana kita mengingati seseorang yang kita kasihi, benar-benar kita mengingati orang yang kita cintai, maka ketika itu hati kita tenggelam mengingati orang yang kita cintai, maka melupakan yang lain daripada orang yang kita cintai. واسمع ماذا يقول الشيخ: وخذ بحر القدم فذاك بحر الله. ما هو بحر القدم؟ يوم ناداك وسألك ألست بربك؟ قلت بلى. ارجع إلى الأصل الأول في إجابتك سؤال الله عز وجل، ولا تنسى هذا العهد الذي بينك وبين الله عز وجل. Maka seterusnya qasidah menyebut wa khud bahral qidam, menyelamlah ke dalam lautan qidam. Apa yang dimaksudkan lautan qidam? Jadi maksud lautan qidam ini adalah alam ketika mana ruh kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bahrullah, maka itulah lautan makrifat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada alam arwah yang kita mana kita berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. أسألكم سؤال بسيط وعامي بس أرجوكم تكونوا صادقين في الإجابة، ممكن ولا لا؟ Jadi Syekh mengatakan, boleh tak kalau dia ingin bertanya soalan yang sedikit, tapi kita menjawabnya secara jujur. إذا إنسان قال للآخر ذكر أو أنثى، ذكر الأنثى والأنثى لذكر، مش مهم مطلق، أنا أحبه، ثم وجد تصرفاته خلاف ما يدعي، يكون صادق ولا كذاب؟ Jadi Syekh memberikan perumpamaan, sekiranya seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan, atau sebaliknya perempuan tadi mengatakan lelaki, ana uhibbuk, aku cinta kepada kamu. Itu lafaz yang diluahkan. Tetapi selepas itu kita melihat gerak-gerinya tidak menggambarkan apa yang dikata. Jadi kita mengatakan orang yang benar-benar perkataannya benar atau tidak benar. المحبة كلام ولا فعل؟ Jadi cinta itu sekadar kata-kata ataupun cinta itu daripada perbuatan yang ditunjukkan. المحبة أخلاق ولا كلام؟ Kecintaan itu akhlak ataupun sekadar kita meluahkan kata-kata sahaja.
المحبة ممارسة اجتماعية ولا كلام جميل فقط؟ Jadi mahabbah itu apakah praktikal kita tentang makna cinta ataupun mahabbah itu hanya luahan kata-kata sahaja? المحبة مشغول عن محبوبك وبتحكي بالحب بلا كذب. Jadi apakah cinta itu ketika mana kita sibuk kepada yang lain daripada orang yang kita cintai? Apakah itu makna cinta? متى تسمى محبوب؟ هذا السؤال. Bilakah seorang itu termasuk atau dinamakan orang yang mahbub, orang yang dicintai? حيث لا يشغلك شيء عن محبوبك عند ذلك تكون محب. Ketika mana hati kita tidak sibuk kepada orang yang kita cintai, maka ketika itu kita benar-benar orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. أنت قلت أي روحك قالت لربها دون إرهاب دون قوة دون عذاب أنت محبوبي أنت أقرب. هل أنت صادق ولا كاذب؟ Jadi kita roh kita mengatakan bahawa kepada Allah, engkau adalah mahbubi, engkau adalah orang yang Tuhan yang aku cintai. Jadi ketika itu bagaimana? Benar atau tidak apa yang kita perkatakan? متى تذوق المحبة؟ متى الإنسان يذوق معنى المحبة؟ Bilakah manusia itu benar-benar merasai perasaan cinta? لن تذوق معنى المحبة حيث يغيب كل شيء عنك إلا محبوبك. Tidak akan benar-benar kita merasai rasa cinta itu kecuali kita gaib ataupun segala selain daripada Allah itu hancur. Yang kita hanya rasai adalah Allah Subhanahu wa taala. أنا أسألكم أيها السيدات والسادة سؤال. شدة الحب لمن تحب عند حضوره أم عند غيبته تكون أكثر شدة واشتياق؟ يعني إذا أنت بتحبه أمامك قلبك مطمئن، فإذا غاب بالك مشغول فيه ولا لا على طول. هذا السؤال. Jadi bersangatan cinta itu ketika mana? Ketika mana kekasih itu berada di hadapan kita ataupun kekasih itu hilang berjauhan daripada kita. Ketika manakah bersangatan rasa cinta itu? متى؟ لا جواب. أنتم أهل ماليزيا شاطرين في السكوت. عند غيبته. متى غاب حتى يكون غائب أصلا؟ أنت الغائب. أنت المشغول بش هو وهو معكم أينما كنتم. Jadi kalau kita jawapan kita, bilakah kita bersangatan cinta kepada orang kita cintai, ketika mana orang kita cintai berada di hadapan kita, atau ketika mana orang kita cintai gaib daripada kita? Maka bila kita menjawab, kita akan rasa cinta bersangatan bila orang yang kita cintai gaib daripada kita. Maka Syekh bertanya, ketika mana Allah Ta'ala gaib daripada kita? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah gaib daripada kita. Kita yang hilang daripada Allah Subhanahu wa taala. الغفلة غفلة مادية ولا غفلة معنوية؟ أصل غفلة معنوية مش مادية. البعد مش البعد المادي، البعد المعنوي، الشعور، الإحساس، المشاعر. لذلك غيبة المحب عن محبوبه عذاب. فافهم. Jadi yang dikatakan hilang itu bukanlah hilang gaib tubuh badan jasad madiah ini, tapi hakikat gaib itu adalah hati kita yang hilang daripada orang yang kita cintai. وكم من اثنين 24 ساعة وجوههم بعضهم وهم غرباء ما في أي مشاعر. Berapa ramai orang yang berhadapan sama mereka dan mereka bahkan berburak bersembang sekian lama, tetapi hatinya tidak bersama dengan orang yang dia bercakap itu, hatinya ke lain. لن تفهم هذا المعنى حتى تفنى حبا بمحبوبك. هكذا يقول الشيخ. Jadi tidak akan merasai makna sebenar-benar cinta
sehinggalah kita ini hancur kepada orang yang kita cintai. والتفن في المعبود تذق معنى الشهود بمعنى رؤية محبوبة، إذ ليس هذا الوجود كله إلا نور بسيط من نور محبوبك سبحانه وتعالى. Maka pengarang ini memerintahkan kita agar fanakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Maka ketika mana hati kita sebegitu, kita akan memahami makna syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak adalah yang wujud di alam ini kecuali Syekh mengatakan sebahagian daripada nur Allah Subhanahu wa taala. وهنا يعدد حتى تصحى من غفلتك. الملك عالمنا نحن اسمه عالم الملك، ماشي؟ والآخرة عالم الملكوت، وكلاهما بأمر الله عز وجل. كذاك الجبروت، الجنة والعطاء والعذاب والنار ملكه سبحانه وتعالى، فكلها نعود، كل أسماء ونعود، والذاك مسمى عائدة إلى الله القادر بها كما يشاء. فلا تنشغل لا بالملك ولا بالملكوت ولا بجنة ولا بنار ولا بجبروت، انشغل بصاحبها سبحانه وتعالى. Jadi Syekh mengatakan al-mulk, alam muluk ni alam yang zahir ini, seperti kita yang kita nampak ni. Begitu juga alam malakut, Syekh mengatakan alam malakut seperti syurga, neraka. Begitu juga alam jabarut. Maka semua itu adalah sekadar nama-nama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuncak maksud adalah zat dirinya Allah Subhanahu wa taala. أنت تحب الإنسان صفاته أم تحب ذاته؟ Bila kita mengasihi seorang manusia, kita mengasihi diri orang itu atau kita mengasihi sifat orang itu? طيب هلا كريم وبكره بخيل، هلا جميل وبكره قبيح، الصفات بتتغير. Jadi apakah bila kita kepada seseorang, hari ini kita mencintai dia, kemudian besok kita membenci dia, maka ini sifat yang berubah-ubah. من انشغل بالصفات واستغنى عن الذات، شو اسمه هذا الحب؟ حب مصلحة ولا لا؟ Jadi seseorang yang hanya terkesan sibuk dengan sifat, maka dia tidak mencintai diri orang itu. Maka ini ada cinta yang ada maslahat. أسماء الله تعالى 99 كلها أسماء صفات أم أسماء ذات؟ أسماء صفات. ها؟ الكريم، الوهاب، اللطيف، إنما المقصود الذات صاحبة الصفات وليس الصفات. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Semua nama adalah nama-nama sifat, yang kita maksud adalah dirinya Allah Subhanahu wa taala. اسمع ما يقول لك الشيخ ونحن نختم اليوم بهذا الكلام. إليه المنتهى كما أن منه المبتدأ، فأين تهربون؟ أين تفرون؟ جئت من عند غيره أم من عنده؟ وترجع إليه. فإلى أين؟ نعم. Kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali, dan daripada Allah Subhanahu wa taala kita datang. Jadi kepada siapa kita akan kembali setelah ini? Apakah kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala? هل جئت من عند غيره أم من عنده؟ Apakah kita datang daripada selain daripada Allah ataupun kita datang daripada Allah? راجع لغيره أم له؟ Apakah kita kembali kepada selain daripada Allah ataupun kita akan kembali kepada Dia? اختجل على حالك شوية أدب، شوية أخلاق. Maka perlulah kita ini beradab. Perlulah kita ini belajar adab. Bagaimana beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. اسمع ما يقول الحديث القدسي عن رب العزة. كنت، يتكلم عن ذاته، كنت كنزا مخفيا، كان شيء ثمين جدا ما أحد يعرف، لأن ما في وجود إلا أنا الأزل. كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، أنا الذي أردت أن أعرف، فخلقت خلقي لأعرف بهم. فنحن ما جايين من عالم آخر غير عالم الله ولا من ملك الله، هو خلقنا ليعرفنا بذاته ونعرفه بذاته. Ada hadis kursi
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan." Aku dahulu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang amat berharga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, aku menginginkan aku ini dikenali. Maka aku ciptakan hamba-Ku. Aku ciptakan makhluk supaya mereka mengenali aku. أيها المريد إذا أردت أن تعرف هذا الكون ومرآة هذا الكون وجمال هذا الكون فانظر إلى سيرة حبيبك محمد فهو مظهر الكون الرباني. Sekiranya kita ingin melihat cermin kepada alam ini dan kita ingin melihat mazhar, lambang kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. محمد نور الذات ليس نور الصفات. نور الذات قبض قبضة من روحه ثم قال كوني محمدا فكانت محمدا أزلا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت لما خلق الله قريش، تسأل النبي تقول له أين كنت لما خلق الله آدم، ضحك النبي وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. Jadi disebutkan konsentrasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nur zat Allah Subhanahu wa taala, bukan nur sifat Allah Subhanahu wa taala. لذلك مثالك الأمثل في المحبة هو رسول الله. لذلك قال لعمه أبو طالب يا عماه لما عرضت قريش كل مغرياتها له ووضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره ما تركت هذا الأمر حتى يخرج الله أو أهلكه وما على الرسول إلا البلاغ. Jadi kita perlu belajar makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan nasihat, peringatan daripada bapa saudaranya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluahkan kata-kata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amanah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebut law syamsa, ketika sekiranya orang musyrikin itu mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, kata ulama sama ada maksud nikmat ataupun azab, maka aku tidak akan tinggalkan perintah urusan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kemenangan. Pada inilah tanda cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. عش ما شئت فسلتقي بمولاك. حضر نفسك من الآن كي لا تكون غريبا في لقياك مع مولاك. Hiduplah kita bagaimana yang kita inginkan, maka hendaklah kita mengetahui suatu masa nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apakah yang kita inginkan, bagaimana keadaan kehidupan kita di sini. وما باب المعرفة بالله ذكر محبوبك. أكثر من ذكر محبوبك تتعرف عليه تفهم. Maka tidak ada pintu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. في الحديث من أحب شيئا أكثر من ذكره فانتبه. Dalam riwayat hadis, seseorang yang mencintai seseorang maka dia akan banyak mengingati orang tersebut. لذلك نحن ندخل رمضان علينا أن نتعلم المحور الأساسي في رسالة سيدنا رسول الله وبأمر الله عز وجل. أتدرون ما هي الصفة؟ Jadi kita masuk awal Ramadan dan itulah kita mempelajari apakah sifat yang penting bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صدق المحبة ليس المحبة. لم يكن في المحبة صدق فهي نفاق. فافهم. Maka yang perlu dipelajari pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebenaran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا الحب يتغير ويتلون ليس بحب.
Kalau perasaan cinta itu berubah-ubah, pelbagai, maka itu bukanlah namanya perasaan cinta. وأصبح ما تسميه حب هوى متبع وهوى نفس وبهذا سقط إبليس أنا خير من هوى. Maka ketika mana rasa cinta itu berubah-ubah, maka ketika itu sebenarnya bukan cinta, tetapi adalah hawa nafsu kita. إذا كنت تلقي تحب وتتمنى أن تلقى الله بالمحبة فعليك أن تنظر إلى كل المسلمين في المحبة لأنهم الخلق خلق الله والخلق عيال الله فمن أحب الله أحب خلق الله فافهم. Sekiranya kita menginginkan ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tergolong dalam golongan orang yang mencintai Allah, maka hendaklah kita mencintai makhluknya Allah. وإن أساء إليك إنسان فأحسن إليه تعلمه أخلاق النبوة والرسالة. Sekiranya kita ini disakiti oleh seseorang, maka adalah kita balas sakitan itu dengan benda yang baik kepada orang yang menyakiti kita. وإياك أن يضحك عليك هواك فيوقعك في الخصومات مع المسلمين إخوانك وأخواتك في الدين. Jangan biarkan kita ini dipermain-mainkan oleh hawa nafsu kita. Maka ketika itu kita dapati kita akan sering berkelahi, berlawan sesama kita. والأصل في السالك إلى الله أن يلاحظ عيوبه لا عيوب غيره فافهم. Maka asas perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang itu menyibukkan melihat aib pada dirinya sendiri. لأن الله سيسألني عن خطئي وعيبي لا عن خطأ غيري وعيب غيري فافهم. Karena akhirat nanti yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan kita, kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mempersoalkan kekurangan orang kepada kita. فأنا لست وكيل عن الله ولا قاضيا عن الله لأحكم الناس وأنشغل بهم وأنسى نفسي. Kita ini bukan berlaku seperti penghukum, qadi bagi pihak Allah. Kita ini bukan sebagai wakil hakim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini adalah perlu memperbaiki diri kita sendiri. الغريب فينا أننا نرى عيوب الخلق كله ولكن لا نرى عيوب أنفسنا وهذه المصيبة الكبرى. Apa yang aib, apa yang tidak baik kepada kita, kerana kita sering melihat aib yang ada pada orang ramai, sedangkan kita terlupa untuk melihat aib pada diri kita sendiri. أنا أسألكم سؤال. إذا إنسان مريض ومتألم هل ينشغل بغيره؟ Saya bertanya kepada kita, sekiranya seorang itu ditimpa penyakit, apakah ketika itu dia sibuk dengan penyakitnya ataupun ketika itu dia sibuk memikirkan penyakit yang ada pada orang? هل يبحث بالدواء لنفسه أم بالدواء لغيره؟ Ketika seseorang itu mengalami penyakit, apakah ketika itu dia sibuk mencari ubat kepada penyakit orang ataupun dia sibuk mencari ubat untuk mengubati penyakitnya? أين الجواب؟ أنتوا هذا الشطين في جنوب شرق آسيا عدم جواب هتعقدوني. Mana jawapan daripada soalan yang saya tanya tadi? ما الجواب؟ إذا إنسان مريض يهتم بصحته أم بصحة غيره؟ Jadi apabila seorang manusia itu mengalami sakit, apakah dia sibuk untuk mengobati penyakit orang ataupun dia akan sibuk mencari ubat untuk merawat penyakit di sendiri? بنفسه أليس كذلك؟ ومن منا ليس مريض ومن منا ليس عنده عيب ومن منا ليس عنده آلام نفسية وعقلية وفكرية فلماذا ننشغل بغيرنا وننسى أنفسنا؟ هذا عين العمى فانتبه. Jadi sekali kita bersetuju, apabila seorang itu ditimpa sakit, maka dia perlu sibuk pada penyakitnya, tidak perlu sibuk pada penyakit orang. Maka saya mengatakan, siapakah daripada kita tidak ada penyakit aib? Siapa daripada kita tidak ada kekurangan aib dan sebagainya?
Kenapa kita suka melihat aib pada orang? Jadi sepatutnya kita menyebutkan melihat penyakit aib yang ada pada diri kita sendiri. طيب هل هناك أصدق من كلام الله عز وجل؟ في خلاف عليه؟ سؤالان. هل هناك أصدق من كلام الله؟ حاسبوا أنفسكم. لم يقل الله حاسبوا غيركم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وزنوا أعمالكم قبل أن تعرض عليكم. Maka nasihat daripada agama, hasibu anfusakum, hitunglah diri kamu. Perintah itu tidak mengatakan hitunglah diri orang lain, tetapi memberitakan hasibu anfusakum, hitunglah diri kamu sebelum diri kamu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum, timbanglah diri, wazinu a'malakum, timbanglah amalan kamu baik dan buruknya sebelum amalan kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. بل الإنسان على نفسه بصيرا ولم يقل الله بل الإنسان على غيره بصيرا. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut sesungguhnya manusia itu mengetahui apa yang aib pada dirinya. Bukan kita mengetahui apa yang ada pada orang. Yang kita mengetahui adalah apa yang aib pada dirinya, kita nampak. لذلك أيها الأحبة والأخوات دعونا ندخل رمضان في المسامحة والمحبة فيما بيننا جميعا للحاضرين والغائبين. من استطاع أن يتواصل مع أخ له وأخت له بالمسامحة والمغفرة يقبل على الله بقلب طاهر سليم من كدرات الأيام وغفلات الزمن. كفى. Jadi mudah-mudahan kita menyambut Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada kekeruhan kebencian. Dan hendaklah kita kepada Ramadan ini kita bersifat bertolak ansur, saling memaafkan sesama kita. أنتم تحبون الرسول ولا لا؟ Apakah kamu mencintai Rasul atau tidak? ها؟ عجيب. الجواب ما عليه فلوس، ما تخافوا ما حد يدفع فلوس. Saya mengatakan kalau kita jawab tak kena bayar pun. Jadi kita tak jawab apa yang kita. خايفين. نعم نعم. ماذا قلت؟ الجواب باللسان مش بالقلب. القلب بينك وبين الله، بين الخلق لسان، هذه أداة التعبير. إن لم تتكلم كيف أفهم؟ نعم. ترجم يا أستاذ. Jadi Syekh mengatakan perlu jawab dengan mulut. Syekh nak dengar jawapan. Apakah kita mencintai Rasulullah? Tak ada jawapan. شيبون الشيوخ. الشيوخ شيبون. أنا شفت منكم. تكلم. شيبتني شيبتوني الشيوخ شيبون. Syekh mengatakan menyebabkan beruban rambutnya melihat keadaan begini. كان الله في عونكم. Semoga Allah memberikan kekuatan bantuan kepada kita. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره وليس على غيره. Jadi Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia itu lebih mengetahui, lebih melihat apa yang ada pada dirinya sendiri. أيحب أحدنا أن يلقى الله بأحمال غيره الثقيلة أم يريد أن يكون خفيف الوزن خفيف الظل بين يدي الله عز وجل. Jadi apakah kita ini menginginkan ketika mana kita berada di hadapan Allah di akhirat nanti, ya, kita membawa keringanan di atas bahu kita atau kita membawa keberatan tanggungan yang tidak selesai kita lakukan. أنتم لم تجيبوني هل رسول الله حبيبكم ولا لا؟ Jadi saya mengatakan dia belum dengar lagi jawapan. Apakah Rasul itu yang kekasih kita atau tidak? طيب من يحب إنسان لا يتخلق بأخلاقه. Jadi saya mengatakan kalaulah kita ingin jawapan kita mencintai Rasulullah,
Tetapi kita tidak berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. المحبة كلام ولا فعل؟ Jadi cinta itu sekadar perkataan ataupun kita buktikan dengan perbuatan. صح ولا لا؟ Betul atau tidak? خلينا نسمع شو بقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إيش أسوأكم؟ الموطؤون أكنافا المتواضعين الذين يألفون ويؤلفون بنحبوا وبحبوا. هذه أخلاق المسلمين. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabukum alayya, aqrabukum ilayya." Orang yang paling hampir kepada aku pada hari akhirat nanti adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling baik tutur katanya, berlemah lembut sesama saudaranya. يا أخوان الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. Dan mereka yang berlemah lembut, mereka yang mesra, berlemah lembut menjalinkan hubungan sesama saudara. قلت في السابق وسأكررها في الإعادة إفادة. مثلنا الأعلى الأنبياء والرسل وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت قريش والعرب بالنبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء والإهانة حتى وصل حتى القتل وابتزاز أمواله وضياع كل جهده وحياته. فماذا قبله النبي؟ Kita melihat musyrikin Quraisy, apakah yang mereka lakukan terhadap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Pelbagai seksaan, pelbagai penyakitan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga hampir membunuh Nabi kita, hampir terbunuh. Begitulah pelbagai kejahatan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi kita membalas terhadap perbuatan jahat mereka itu? اسمع، هل قال لقريش لما فتح مكة قال لهم تعالوا اعتذروا مني؟ لم يقل ذلك. بدأ بنفسه بسؤال الله المغفرة فقال يغفر الله لي ولكم. علمهم أسلوب التوبة إلى الله عمليا لا نظريا. يغفر معنى قريش المسيئة بشمل يغفر الله لي ولكم اذهبوا فأنتم التراب. Bagaimana ketika mana Nabi menawan kota Mekah, maka musyrikin Quraisy berada di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah ditawan. Bagaimana kata-kata Nabi? Apakah Nabi minta mereka supaya berlutut minta maaf atau bagaimana? Kita lihat bagaimana Nabi meluahkan kata-kata, yaitu Nabi meminta ampun kepada Allah bagi dirinya dahulu. Yaghfirullahu li, semoga Allah Ta'ala mengampuni aku dan mengampuni dosa kamu, maka dah kamu aku bebaskan. Begitulah reaksi Nabi kepada kejahatan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. لماذا بدأ النبي بسؤال الله بالمغفرة بنفسه حتى يعلم الآخرين أسلوب التوبة والعودة إلى الله. وأما النبي معصوم أصلا متى عصى حتى يستغفر، إنما مثل عمليا التوبة لا نظريا. يغفر الله لي ولكم. Bagaimana Nabi mengajar agar manusia itu kembali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunjukkan akhlak yang tinggi. Ketika Nabi meminta ampun kepada Allah, apakah Nabi minta ampun kepada dosa? Sedangkan Nabi itu maksum, tidak memiliki dosa. Maka ketika mana Nabi yaghfirullahu li, semoga Allah mengampunkan aku, itu ingin mengajak manusia, mengajak masuk agar kembali bertaubat, beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. النبي لم يقل لقريش تعالوا اعتذروا مني انتم اسأتوا لي، ولو قال صادق هن اللي اساءوا له. بدأ بنفسه ليعلمهم الأوبة والتوبة إلى الله، وهذه رسالة الرسل عليهم السلام. Nabi tidak berkata kepada orang musyrikin, datang ke sini minta maaf, minta ampun daripada aku sebab kamu melakukan kesalahan.
Memang musyrikin membuat kesalahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi mengajar orang Quraisy agar kembali, agar bertaubat kepada Allah dengan kata-kata Nabi, semoga Allah mengampunkan aku dan juga kamu. وإذا أردت أن تعلم أخيك المسامحة فابدأ بنفسك في المسامحة. Sekiranya kita ingin mengajar saudara kita agar bertolak ansur, maka kita memerlukan permulaan berdiri kita perlu melakukan bertolak ansur itu. وإذا أردت أن تعلم أخيك المغفرة ابدأ بنفسك بسؤال المغفرة. Sekiranya kita ingin mengajar saudara kita agar memberikan keampunan kepada orang yang lain, maka kita memulakan diri kita dahulu agar kita mampu untuk mengampunkan kesalahan orang yang lain. ماذا فعل أخوة يوسف بيوسف؟ Apakah yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf alaihi salam terhadap Nabi Yusuf? ماذا فعلوا؟ قبلوا أعطوه هدية ولا كبوه في البير للقتل؟ Apakah saudara Yusuf ini mencium muka Nabi Yusuf? Apakah saudara Nabi Yusuf selalu memberi hadiah ataupun dicampak ke dalam lubang? ماذا عليه يوسف أن يفعل؟ لما جاءوا إليه محتاجين يتلمسون الأكل من الجفاف الذي ضربهم في بلادهم. Jadi ketika mana saudara Yusuf alaihissalam telah mencampakkan Nabi Yusuf, ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam dalam lubang, dan akhirnya Nabi Yusuf terselamat, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam membalas kejahatan saudara-saudaranya tersebut? أول مرحلة بدل الحمل أعطاهم حملين للمجاعة الذي ضربت بلادهم. جاءوا يسألون صدقة حمل واحد فأعطاهم حملين وهو عرفهم هم لم يعرفوه. وبعد ذلك لما فتحهم وعرف ذهاب بصر أبيه يعقوب أعطاهم قميصا ليرد بصر أبيه بعد أن عمل. وبعد ذلك ماذا قال لهم؟ يغفر الله لي ولكم. يغفر الله لي ولكم. Nah, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memberikan hadiah kepada saudaranya, dan Nabi Yusuf alaihissalam memberikan bajunya agar ayahnya kembali melihat, dan akhirnya ketika mana saudaranya mengetahui bahawa Nabi Yusuf alaihissalam, maka ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam mengungkapkan perkataan yang sama, yaghfirullahu li wa lakum, semoga Allah Ta'ala mengampunkan kesalahanku dan kesalahanmu. المسلمون اليوم في محنة ولن يستقيم حال المسلمين إلا بالمحبة والمسامحة. ما تمكن أعداء الإسلام من رقابنا إلا لما وقعت العداوة والبغضاء فيما بيننا. Jadi umat Islam berada dalam keadaan masalah. Jadi apakah masalah umat Islam? Kerana umat Islam ini tidak melakukan kebaikan sama mereka, dan umat Islam ini sentiasa bermusuhan, saling benci-membenci. لذلك هذا شهر المحبة، شهر العطاء، شهر الصدقات، شهر النظر إلى المحتاج من أمة محمد أجمعين، تكونوا أداة خير لا أداة شر. نسأل الله لنا ولكم التثبيت بحرمة النبي وبسر الفاتحة. Maka bulan Ramadan ini mudah-mudahan bulan yang menjadikan mahabbah. Bulan Ramadan ini bulan yang memperbanyakkan bersedekah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kebaikan kepada kita insyaallah. وأنا أطلب المسامحة إذا أي إنسان أسأت له أن يغفر لي، وأنا أطلب وأنا مسامح كل مسلم. Jadi Syekh juga minta minta diampunkan kesalahannya sekiranya Syekh ada menyakiti hati kita dan sebagainya.
لم أزل في الحكم ينظر خلينا في الحكم عشان شيء كيف اثنين 32. Allah. لم أزل في الحب يا أملي أخلط التوحيد بالغزل. لم أزل في الحب يا أملي أخلط التوحيد بالغزل. وعيوني فيك ساهرة دمعها كالصالح الوطني. ليتني من نور طلعتكم لمحة كي تنطفي غلالي. ليتني من نور طلعتكم لمحة كي تنطفي غلالي. إن أحشائي بكم تلفت بل وجسمي في الغرام فاني لم أزل في الحب يا أملي أخلط التوحيد بالغزل. لم أزل في الحب يا أملي أخلط التوحيد بالغزل. وعيوني فيك ساهرة دمعها كالصب بالغصن. واصطباري يوم جروتكم زل والهيام لم يزل. واصطباري يوم جروتكم زل والهيام لم يزل. جد لعيني باللقاء ولو في الكرايا غاية الأمل. لم أزل في الحب يا أملي أخلط التوحيد بالغزل. لم أزل في الحب يا أملي أخلط التوحيد بالغزل. وعيوني فيك ساهرة دمعها كالصب بالوطن.